Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama lagi untuk meneruskan kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 ini. Pada kali ini kita akan mempelajari buku teks pada muka surat 30 dan juga buku aktiviti pada muka surat 34. Kedua-dua buku ini adalah jilid 2. Diharapkan anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat tunggal berpandukan gambar. Tanpa membuang masa, jom kita lihat buku teks pada muka surat 30. Pada muka surat 30, ayat tunggal. Sebelum kita mempelajarinya secara lebih teliti, apa kata kalau kita lihat dahulu info bahasa yang terdapat di bahagian bawahnya. Dalam info bahasa dinyatakan, ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Kita pernah belajar tentang subjek dan predikat ini suatu ketika dahulu. Masih ingat lagi? Subjek ialah bahagian yang nak diterangkan, manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan tentang subjek. Susah cikgu nak faham ni. Mana subjek, mana predikat, mana yang diterang, mana yang menerang. Tak apa. Cikgu bagi contoh. Okey, contohnya pensel yang ada dengan cikgu ini. Yang nak diterangkan adalah pensel. Jadi pensel itu adalah subjek. Menerangkan tentang pensel berwarna hitam. Bolehlah kita buat ayat seperti ini. Pensel ini berwarna hitam. Pensel ini adalah subjek. Berwarna hitam adalah predikat yang menerangkan tentang pensel itu. Faham tak? Faham ya? Faham? Okey. Kita lihat contoh yang diberikan di dalam info bahasa. Mereka adalah subjek. Apa yang nak kita ceritakan? Predikatnya mengumpulkan peralatan elektrik. Kita menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh subjek, apa yang dilakukan oleh mereka. Contoh yang kedua, Cikgu Hadif. Subjek, guru mata pelajaran Bahasa Melayu. Penerangan tentang Cikgu Hadif itu. Secara mudahnya kita boleh menyatakan bahawa ayat tunggal ialah satu ayat yang hanya ada satu subjek dan ada satu predikat. Tidak menggunakan mana-mana kata hubung. Okey. Tak apa. Kita belajar dahulu. Nanti secara beransur-ansur kita akan lebih memahaminya. Baik ya. Kita lihat kembali buku teks pada muka surat 30. Ayat tunggal, sisa elektronik. Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Kita nampak bahawa ayat yang pertama itu ditandakan dengan warna biru yang menggambarkan itu adalah ayat tunggal yang hanya mempunyai satu subjek, iaitu Nabila, manakala predikatnya ialah menghadiri program Lestarikan Alam. Okey, kita sambung. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini, Nabila sudah faham akan cara pelepusan sisa elektronik. Selesai gambar yang pertama, penerangan pun telah diberi. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Subjek yang diberikan ialah Nabila. Dan kalau pada gambar itu kita lihat bahawa Nabila sedang mengedarkan risalah kepada kawan-kawannya. Jadi, bolehlah kita menulis ayat seperti ini. Nabila mengedarkan risalah pameran kepada rakan-rakannya. Nabila merupakan subjek, manakala predikat mengedarkan risalah kepada rakan-rakannya. Itu adalah predikat. Jadi ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Kita terus ke gambar yang ketiga.
Pada gambar yang ketiga, kita dapat lihat dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan sisa elektronik. Di situ kita dapat lihat beberapa barangan elektrik yang telah rosak dan tak digunakan, seperti ceret elektrik, pembakar roti, pencuci hampa gas, radio, komputer, dan beberapa barangan yang lain. Baik. Subjek yang diberikan ialah fatin. Jadi, bagaimana kita nak menggunakan perkataan yang telah tersedia, iaitu membawa, untuk membentuk satu ayat tunggal. Bolehlah kita tulis seperti ini. Fatin membawa sisa elektronik ke sekolah. Barang-barang itu bolehlah kita namakan dia sebagai sisa elektronik. Ataupun boleh juga kamu kalau nak menggunakan barangan terpakai. Ya? Okey, jelas Okey, jelas. Okey, dah selesai pun apa yang kita nak bincangkan pada muka surat 30. Kita terus ke muka surat 34, buku aktiviti jilid 2. Jom. Buku aktiviti muka surat 34. Ya, kita lihat sama-sama apakah latihan yang terdapat pada muka surat ini. Aktiviti 4. Bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan. Tajuknya, amalan mesra alam di rumah. Mencuci cermin. Ada gambar Puan Zaleha mencuci cermin dengan apa? Satu saja untuk predikat. Ya, kain. Pandailah kamu tulis. Atau kamu nak meletakkan dengan sabun ke, ataupun dengan span. Boleh pilih mana-mana yang kamu rasakan lebih sesuai. Baik. Untuk gambar yang kedua, gambar Encik Ismail sebagai subjek. Perkataan yang diberikan sebagai predikat adalah menggunakan semula. Jadi, masukkan sahajalah perkataan itu dan sambung dengan perkataan yang ada di bawahnya. Encik Ismail, botol plastik. Mudah, selesai. Okey, kita pergi kepada gambar yang ketiga. Menggunakan beg mesra alam adalah predikat. Subjeknya kita gunakan sahaja nama Puan Zaleha. Jadi, kita tulislah subjek dahulu. Puan Zaleha. Sambung saja perkataan yang kita baca awal-awal tadi. Ya, senang kan? Baik. Gambar yang keempat. Menjual semula. Subjeknya siapa? Encik Ismail. Encik Ismail, kita sambungkan perkataan yang menjadi predikatnya. Okey. Apa yang dijual? Nampak tak tu? Apa yang diletakkan di atas motosikal tu? Surat khabar lama. Kan pernah dengar kan iklan dulu surat khabar lama. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir, yang kelima. Ada logo tidak boleh dan ada plastik di belakangnya. Jadi, bagaimana ayat nak mulakan? Subjek apa yang sesuai untuk gambar ini? Adakah logo ini khusus untuk Encik Ismail dan juga Puan Zaleha? Tak ya. Jadi untuk orang ramai. Jadi kita gunakan orang ramai sebagai subjek. Orang ramai diminta tambahkan perkataan yang telah diberikan. Tu apa tu? Gambar apa yang ada dalam kurungan yang disilangkan tu? Tulis, sambungkan saja. Dah selesai. Okay. Senang saja untuk latihan hari ini, iaitu ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Dan kamu lengkapkanlah ayat-ayat dalam buku aktiviti muka surat 34 ini dengan kemas dan bersih. Dan kemudiannya kembalikan kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu semak. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.